حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. Dana itu maka apabila dan adapun perkara yang kedua situ dah yang mewajibkan mendahulukan ilmu. Bahawa ilmu yang manfaat itu buah takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia kata dan adapun perkara yang kedua yang dikehendaki dengan perkara ni, yakni sabak yang kedua. Bukan dia kata dulu dua sabak yang mewajibkan kita tu mendulukan ilmu di atas amal. Tu mana dia kata dulu jauh dah nu, jauh mari nu. Sabak yang mesti kita mendulukan ilmu di atas amal tu kerana dua perkara. Dia kata dulu. Gak perkara pertama tu ada bila mari, duk turut mari, habis dah lah. Lalu tu mari pula sini dia kata
Dan adapun perkara yang kedua, maknanya sabak yang kedua, ia mewajibkan mendulukan ilmu. Apa pasal? Boleh kita kena masuk, boleh kita kena turun dalam medan mengaji dulu, dalam padang mengaji dulu, sebelum daripada kita nak turun di dalam medan, di dalam padang buat amal. Apa pasal? Oh, dia kata bahawasa ilmu yang manfaat itu buah. Nanti kena baca molek tu lah, bagi baca buah tu tak erti tu. Dia kena baca buah. Buah. Tu. Ia kata bahawa ilmu yang manfaat itu buah. Kalau kita nak halih ibarat sikit boleh tu. Kita takut dia mau pergi baca buah. Lebih-lebih lagi pergi baca buta. Tu kau tak erti. Kita buat gini tak apa. Buah yakni membuahkan. Buat kita. Buah yakni membuahkan. Kita buat kita ibarat dia. Imam Ghazali kata bahawa ilmu yang manfaat itu membuahkan akan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu ya kita kena belajar dulu sebelum daripada kita nak buat. Kerana ia kata bila kita belajar, bila kita pandai, patut ilmu hak yang kita belajar, ilmu hak yang kita pandai tu, ia panggil ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu tu ia akan kisah tubik buahnya comel-comel berlaku. Ia akan kisah tubik buahnya jadi subur berlaku. Ia akan kisah tubik buahnya bila kita gitimeh, nilai dia tu tinggi, kunafak dia tu tinggi. Orang siapa panggil kunafak. Apa satulah dia kata kita kena belajar dulu. Sebab bila kita belajar, patut ilmu hak yang kita boleh daripada pelajaran kita tu, Allah Ta'ala beri pada kita tu akan ilmu yang manfaat. Maka ilmu tu bila kita buat amal esok tu, ia kau subuh, kau tambah, kau subuh, kau tambah, kau cuci, kau nilai tinggi amalan hak yang kita buat dengan melalui ilmu tersebut. Sebaliknya, kalaulah kita buat ibadat juga, tetapi dengan melalui ilmu, cuma ilmu tu tidak bermanfaat. Tu jadi, tetapi nilai dia dan kunafak dia di sisi Allah Ta'ala tu rendah. Jadi rendah. Dia panggil timah tak naik kilo mana. Tu. Tu dia kata membuahkan, anaknya baca gitu. Membuahkan takut akan Allah Subhanahu wa taala dan hebat akan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Jadi bila kita buat amal banyak, bila kita taat dia lama, maka tertanam dan tertapak dalam hati kita ni dua sifat. Mana? Nombor satunya sentiasa kita ni takut Tuhan dengan ilmu sana. Nombor duanya bukan takut saja, bahkan berasa hebat kebesaran Allah Ta'ala tu dalam diri kita dan dalam hati kita. Maka pada ketika itulah membawakan nafsu kita tu tak berani nak cengok naik. Apa tu? Gitu. Maka kita dia ingat Tok Guru dok besar. Dia kata kita bila kita pergi belajar,
nak boleh ilmu yang manfaat bagi kita ni, kita kena buat kana. Dia kata kita kena kosak, kita kena niat molek. Kita kena letak penjaga dia tu jadi betul dah. Nak pergi mengaji tu kena tak penjaga, tak damai betul siap dah. Barulah pada ketika tu Allah Ta'ala beri pada kita tu ilmu yang manfaat. Sebaliknya, kalaulah kita turun tangga pergi mengaji tu kosak tak molek dah. Niat kita tu huduh dah. Niat kita tu jahat dah. Maka pada ketika tu Allah Ta'ala tak beri kepada seorang itu ilmu yang manfaat. Maka Imam Malik kata, ilmu yang tidak bermanfaat bagi tuan dia tu falaisa bi'ilmin haqiqatan. Itu dia kata bukan dia ilmu pada hakikat. Hanya wa innama huwa wabalun ala sahibih, dan tetapi ilmu hak ia boleh saning iaitulah satu bala yang boleh beri mudarat pada tuannya. Wal iyazabillah. Tu. Sebab itulah kita nak pergi belajar, kita nak pergi mengaji, kita nak pergi duk pondok, nak masuk kelas mengaji mana-mana, kita kena betul niat molek. Nak betul niat lagu mana? Tu wajah. Pertama sekali kita kena niat, aku pergi mengaji, aku pergi belajar, aku pergi duk pondok ni semata-mata nak melepaskan fardu yang Allah Ta'ala tekan di atas aku. Itu satu. Tekan mana? Nuai dalam hadis tu. Itu dakwah itu ada tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tutup ilmu ni adalah fardu. Di atas tiap-tiap orang mukallaf, tino poyo jatuh poyo. Maka aku pergi mengaji ni bertujuannya nak pelepas tentang fardu tu. Tu sah. Nah, tu kena niat gitu. Yang kedua pula, bila aku pergi mengaji pandai, maka aku nak buat amal dengan dia supaya mengesahkan amal ibadat mengikut apa hak yang syarak nak. Itu dua. Kena niat gitu. Aku ni bila aku pergi mengaji pandai dah, alhamdulillah boleh aku tunai fardu Allah Ta'ala tekan di atas aku suruh mengaji. Lepas tu bila aku mengaji pandai siap dah ni, aku nak buat amal apa hak yang aku tahu. Sekadar hak Allah Ta'ala taufik dan hidayah yang aku boleh buat, semua tu aku nak buat. Itu dua. Nah, ini yang panggil mabda'. Tempat permulaan bagi kita kosak nak pergi mengaji, nak pergi belajar, nak pergi duk pondok supaya jadilah ilmu hak kita nak belajar tu. Allah Ta'ala akan jadi ilmu yang manfaat. Itu dua. Yang ketiga, kita kena kosak dan niat kata lebih daripada hak aku tahu, lebih daripada hak aku boleh buat amal untuk diri aku nak ajar juga anak buah aku, adik aku, kakak aku, ayah aku, mak aku, pak saudara aku, mak saudara aku, pupu-pupu yang aku semua, aku nak ajar juga demo tu wi pandai sebagaimana aku pandai. Tu dia. Lepas tu lebih pada tu, sekiranya kalau ada permohonan daripada masyarakat ramai, aku juga nak ajar dia dengan semata-mata nak sebar ilmu Allah Ta'ala kepada dia. Itulah. Ia panggil syarat bagi Allah Ta'ala nak kurnia pada seorang itu ilmu yang manfaat. Itu dia. Maka bila kita boleh ilmu hak manfaat ni lah, bila kita buat amal ibadat, ia buah tubiknya, natijah hak ia tubik itu jadi subur comel berlaku. Nampak? Lepas tu selaginya, kalau kita nak cakap pasal logat baru, ia panggil amal ibadat dia tu sangat-sangat berkualiti. Kunafak ia tu tinggi. Tu dia. Hak Imam Ghazali kata sini, dia kata kan?
ilmu yang manfaat ni ia buah tubiknya tertanam dan terpaku di hati kita tu sifat takwa Allah. Berasa takut Tuhan. Sebaliknya kalau kita kata, kita ni kau mengaji, kau berasa tak takut Tuhan, kau ilmu banyak, kau berasa berani nak lawan Tuhan, kau kita mengaji pandai, kau suka nak lik, kau tu nak lik, kau ni. Moga kita pandai banyak kan. Cik kata ilmu tu bukan dia ilmu yang manfaat bagi Tuhan dia. Maka Imam Malik kata ilmu yang tidak manfaat bagi Tuhan dia tu pada hakikat bukan ilmu. Hanya hakikatnya bala siap. Wa inna ma huwa wabalun ala sahibi, kata Imam Malik. Nah, dan hebat akan dia akan Allah. Ia takut dengan hebat ni ia ada beza sikit. Ia takut dengan hebat ni ia ada beza sikit. Nah, tapi hak ulama tasawuf naknya betul hebat. Takut pun nak juga. Tapi hak nak besar sekalinya betul hebat. Jadi biasa ingat tu duk misah. Nah, ia kata dua contoh. Nombor satu, kita takut ke ular kapok. Nombor dua, kita takut pada tok guru. Supa tak dua tu? Supa tak dua tu? Tak supa. Jawabnya tak supa. Beza betul mana? Beza betul kata, kita takut pada ular kapok. Nah, kita takut ia ketik. Sebab moga tu bila dia ketik ke Allah kena hidup telur tu kak. Kena hayo kaki sampai bulan tak katung tanda. Aku takut kalau masuk le sapah, masuk le hutan ke, kena pakai kasut tinggi. Apa? Takut ular kapok. Takut sungguh tu. Takut kita tu serah sampai kaki tu. Sebab itulah kita beringat takut dia ketik. Tapi walau kita takut setara mana pun bila kita temu dengan dia, sama ada dia sudah ketik kita ke dia tak ada belum lagi ketik kita nak godal dia bagi apa? Tak gitu. Kita tak elok lah. Bila temu, kalau modal ketikku pun tak apa, kalau tak ada ketikku pun tak apa, tapi mu nak mati. Mu nak apa tak ada. Ia panggil takut lagu tu Arab panggil al-khawf, takut. Takut, tapi kelipah dia tak apalah, kelipah kita ia apa? Dengan tangan kita. Terus bahasa takut macam tu. Apa? So laginya kita takut pada tok guru. Kita takut pada tok guru ni dah. Takut huduh juga. Kadang-kadang dia mati dah. Kita mimpi jumpa dengan dia. Dia takut lagi. Lepas tu kita takut dia tu, dalam hati kita ni katakanlah, besar biji sawi pun tak ada kata kita ni, nak sepak dia ke, nak lawan dia ke, nak gocoh dia ke, bila tak kena dengan kandak kita. Ada lagu tu? Tak ada. Takut hak lagu tu ia panggil al-haibah. Takut hak pertama tadi ia panggil al-khawf. Tu. Gak hak naknya antara hamba dengan Tuhan ni nak hak nombor dua. Hak tu hak ngocok kali. Takut serta ada kehebatan dia tetap bertapak dalam hati kita. Bukan takut sebab hak pertama tadi nak. Hak takut supaya pertama tadi takut tapi kelipah kita nak lawan. Tu. Ada petakut yang kedua tak dah. Tak ada sikit habuk dalam hati kita, jangan kata kosak nak telitah pun tak ada nak lawan tok guru ke. Takut dia tu. Jumpa kita mimpi, jumpa dalam mimpi pun masih duk takut lagi. Takut hal lagu tu. Takut hal lagu itulah hak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Gitu.
Mana dalil Mana dalil kata ilmu ni ilmu yang manfaat, ia boleh buah sifat takut Tuhan. Ia kalau hak Arab dia tak panggil khauf, dia panggil khasyah. Dia panggil lah tu al khasyatu wal haibah. Dia panggil lah tu khasyah. Khasyah ni makna takut, supaya kita takut ke ulah sat ni. Haibah ni takut supaya kita takut pada tok guru. Kata Imam Ghazali, firman Allah Ta'ala, saya katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ulama jadi fa'il bagi yakhsha, Allah jadi maf'ul muqaddamun alal fa'il. Gitu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ni belum daripada ayat ni Allah Ta'ala duk cerita tentang kekuasaan dia. Nah, Allah Ta'ala duk wayak, aku jadikan langit, aku jadikan bumi, aku jadikan bukit buka. Semua tu perkara pelik-pelik belaka tu nak suruh memikir tu. Nah, pas bukit tu pula tak sama pula dah. Nah, demo doa ayat tu, kayu hak tumbuh di bukit tu. Kayu berangai belaka. Tapi bukit ni, kayu berangai bukit ni gaji mudah. Kayu berangai bukit ni pula gaji tak apa mudah mana berangai bukit tu, kawan tak lawa kalau berangai bukit tu. Tengok. Walhal kayu berangai belaka tu. Tu apa tu? Itu kekuasaan Allah Ta'ala untuk kita mikir. Tu. Nah, mari katuk di ayat tu nya, saya katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mana kan sesungguhnya ia takut akan Allah itu daripada segala hamba-Nya, hamba Allah. Manusia hak yang paling takut Tuhan daripada hamba Tuhan itu siapa dia? Oleh ulamanya, ulama bagi segala hamba Allah tadi. Orang itulah orang hak yang takut pada Tuhan. Maka kita mengaji dalam kaedah nahwu. Nah, dua hak tepat ia ada bercara. Nombor satunya ia panggil innama, dia panggil innama adatul hasri. Ia panggil lah tu. Innama adatul hasri ni nak wayak kan? Allah Ta'ala nak sifat sini orang hak yang takut dia dengan secara berjelira sampai ke hati sungguhnya siapa dia? Iaitulah daripada para ulama. Orang ni lah saya kata orang hak takut kat aku sungguh. Takut sungguh siapa setara mana tu? Siapa berserah bertapak dalam hati dia tu hati magau nak buat tak boleh. Siapa dia? Terdiri daripada para ulama. Tak ada orang lain. Itu satu. Jadi tersifat khasyah ni di atas para ulama saja je. Khasyah mana ni? Yang khasyah yang sempurna, hak yang boleh buah akan sifat-sifat mahmudah tadi. Itu satu. Yang kedua pula, perkataan ulama yang ambil mana? Ulama orang mengaji dalam bab nahwu. Ia panggil jamak taksir daripada alim. Tu. Jamak taksir daripada alim. Apa dia jamak taksir? Tu nahwu ta'rif. Ma taghayyara an bina'i mufradi. Setengah tarikhnya ma takassara an bina'i mufradi. Barang hak ia berubah
barang hak yang pecah daripada bina mufrad dia. Mufrad dia kata alim, hak jamak kata ulama. Tu. Gak alim tu gapo? Alim dalam nahwu dia panggil isim wasah. Alim tu. Supaya kita kata qaim, supaya kita kata dharib. Qaim mana yang berdiri. Mana kana yang berdiri? Yang bersifat dengan berdiri. Satu zat yang bersifat dengan berdiri. Jalisun, apa makna? Seorang yang bersifat, seorang yang bersepakai dengan duduk, ia panggil jalisun. Seorang yang bersepakai dengan muka, ia panggil dharibun. Nah, gak sini ni Allah Ta'ala sebut orang yang paling takut sekali ke dia di kalangan hamba dia, para ulama. Ulama ambil mana-mana? Ambil daripada kata alim. Ambil situ. Alim tu hak mufrad dia. Bila jamak kata ulama. Alim mana seorang yang bersifat dengan ilmu. Ulama beberapa orang-orang yang bersifat dengan ilmu. Dah. Maka tak boleh panggil alim kalaulah dia tu tak mengaji. Betul dah. Tak boleh panggil alim kalau dia tu tak ada ilmu pengetahuan. Nak boleh panggil alim kena dia ni al-muttasifu bil ilmi, seorang yang bersifat dan bersepakai dengan ilmu. Baru boleh panggil alim. Kalau seorang dia panggil alim, ramai-ramai dia panggil ulama. Maka demotulah hak Allah Ta'ala jami kata, ialah orang hak yang paling takut kat aku sekali. Gitu. Habis. Tu dia kata sana, sungguhnya. Sungguh tu Syekh Daud kita terjamuh daripada kata innama tu lah. Dia panggil adatul hasri. Sungguhnya ia takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh ulama. Kalau kita nak takdir gini boleh. Ya ni tidak ada yang takut akan Allah Ta'ala sebenar-benar takut. Hak yang takut dia tu turun serah sampai ke hati sungguh. Patut bertapak dalam hati dianya. Tidak ada malaikat fuak-fuak tu. Fuak-fuak mana? Fuak-fuak para ulama tadi. Mana kot tu? Apa jalan? Apa jalan? Dan yang demikian itu. Takdir ini sikit lagi. Dan yang demikian itu. Dan bermula jalan bagi yang demikian itu. Takdir itu. Jalan kata yang takut pada Tuhan tu hak paling tinggi sekali para ulama tu pasal apa? Bahwasanya barang siapa yang tiada mengenal akan dia, akan Allah. Dah make situ. Tiada mengenal akan sebenar ma'rifah. Nah, kawan tu dia tak kenal Tuhan. Kawan tu dia tak berapa kenal mana Tuhan. Kena pasal sebut di mulut tu pandailah. Kata Tuhan tu Allah, Tuhan tu Tuhan bagi sekalian perkara, Tuhan tu al-ma'budu bihaqqin. Pandai ayat itu lagu tu. Pandai kata lagu tu. Tetapi berserah turun di patak hati dia tu tak ada. Orang tu kata Imam Ghazali. Atau kata akan sebenar ma'rifah. Sebenar ma'rifah ni nak tanda gini sikit situ. Tanda gini sikit boleh. Barang siapa yang tiada mengenal akan dia, akan Allah, akan sebenar ma'rifah. Yakni, ini. Yakni
akan sebenar-benar kena dengan bahawa pengenalannya itu berjeligo di dalam hatinya dan bertapok ia pada hatinya. Tu. Awak kata. Apa kita? Orang hak tak ada dua tu. Nah, orang hak tak serah sifat kenal Tuhan tu turun di hati dia. Ataupun sifat kenal Tuhan tu serah turun di hati dia, tetapi tidak bertapak dalam hati dia tidak. Orang ni jawab bagi barang siapa. Tiada hebat akan dia, akan barang siapa tu, akan sebagai sebenar hebatnya. Kok. Tu meklik kena kedak lagi tu. Tiada hebat akan dia, akan Allah, akan sebenar hebatnya. Kalau kau tu, tetap kau tu tu. Maknanya nisbah pada dia tu sifat kehebatan Allah di dalam hati dia tu tak ada. Hanya ada kerana muka dia tak ada tapak situ. Seru turun sultan kok, lopak tu baik. Jeliwa turun sekejap, lopak tu baik. Seolahnya gitu. Jadi sepuluh budak dah main tikut cak tu. Jadi lagu tu. Lebih-lebih lagi, hak sifat khasyah tadi tu tak ada seru turun sikit habuk. Hak tu kau lagi tengok. Nampak tu dah? Tu. Jadi untuk kata nak buat ada kehebatan di dalam hati dia, nak jadi bertapak sifat tu dalam hati dia tu, ia kena tarik sifat makrifah sani. Nah, tanah di dalam hati dia, lepas tu tanah dalam hati dia tu pula jangan tanah pesen nak halih hakik tok itu tak leh. Pokoknya kena tanah, jadi lekat, tepek, lekat gong, siapa bila masuk. Tu. Maka pada ketika itulah, dia kata, hati-hati dia sana itu akan kisah sifat khasyah dan sifat haibah. Tubik dia hak zahir. Tu. Dan tiada membesar akan dia, akan Allah. Tu dalil hak sani tu kita rujuk pada Allah deh. Kita rujuk pada Allah pasal berkat situ. Dan tiada membesar akan dia, akan Allah, akan sebenar membesar akan dia. Nah, ia besar Tuhan tu, ia panggil besar rupa luar. Besar rupa zahir luar. Rupa dalam kosong, tak ada apa sekarang. Tu dia. Deh. Hak ni dia jadi tak tahan lama ni. Buku tak tahan lama, buku ni dah. Nah, kerana hubat dia tu tak ada tapak, tak ada lekat dalam hati dia. Nah, tu dia. Tu kata dan tiada membesar akan dia, akan Allah, akan sebenar-benar membesar. Kalau nak jadi takkid kena dua kali tu. Hak Arab kata haqqat ta'zim, akan sebenar-benar membesar akan dia, akan Allah. Kalau dia besar juga, kau dah kata zahir amal luar je. Sifat dalam tak ada. Habis kata. Bila terlucuk situ, ia menato marinya pula dawai. Dan tiada berkhidmat ia. Tu nampak seorang pula dah situ domai tu.
Dan tiada berkhidmat ia barang siapa akan sebagai khidmatnya khidmat itu fa' masdar pada fa'il akan sebagai khidmat oleh dia yakni akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia khidmat Tuhan pun gitu-gitu je. Dia panggil wa'lah pada. Wa'lah pada. Itu dia. Bukan dia wak dengan secara kata ada sifat, ada dua sifat saat ni bertapak dalam hati dia tidak hari. Habis itu. Tak kala gitu, maka jadilah ilmu itu. Murad dengan ilmu, yakni ilmu yang manfaat. Nah, maka jadilah ilmu itu membuahkan, baca gitu, membuahkan taat sekaliannya sekalian taat. Ilmu tak ni. Nah, duk kisah itu buah ketaatan hak yang dibuat oleh anggota zahir lepas soso adalah dengan melalui ilmu hak yang bertapak di dalam hati dia sana. Gitu. Nah, inilah Nabi Daud alaihi salam dia katakan al-ilmu fis sadri kal misbahi fil baiti. Nabi Daud kata ilmu hak yang bertapak di dalam dada seorang ni yang dihadapinya ilmu yang manfaat untuk dia. Bila ada ilmu tu bertapak di dalam dada dia, nah, maka dia tu kal misbahi fil baiti, supalah kita pasal pelita dalam rumah. Cuma nak pergi bucutu pejepuk barang kena, mari bucuni pejepuk barang kena, nak turun tanah potak tiap hijau atas nak tangga kena berlaku, semua tu kena berlaku. Pasal apa? Kerana ada pelita duduk suluh dalam perjalanan dia. Jadi semua tu Imam Ghazali nak berhujah kata ilmu inilah hak yang paling aula kita kena mendulukan daripada ibadat. Gitu. Dan mendindingkan daripada maksiat. Tengok. Dengan ilmu tu juga dua boleh dia jaga. Nombor satu, dia boleh buat jalan untuk mengerjakan taat pada Allah Ta'ala. Manakala nombor dua, ia boleh buat dinding. Ia boleh buat pagar supaya dia ni selamat dan terlepas daripada kerja benda-benda hak Tuhan lagi. Itulah penting sekali bila seorang itu ada ilmu yang manfaat bertapak dalam diri dia. Sekalian maksiat. Tapi semua tu pun ini sakut dua ni. Kata ilmu tu boleh membuahkan taat dan boleh mendindingkan daripada maksiat bukan dengan semata-mata ilmu, bukan dengan semata-mata tuan dia, hanya dengan penolong Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dengan Tuhan tolong. Itu dia. Jadi seolah kata kalau kita nak kecek gini buat apa weh. Jadi bila ada perkakah ni dalam hati dia tu, panggil apa-apa hak sakut pak dengan Tuhan tu mudah. Tak kata gitu boleh. Nah. Orang tu dia tak puas hati dengan satu orang. Nah. Bila dia tak puas hati dengan satu orang, dia nak buat kenak dalam bentuk ke pakai sihir. Yogi cari cara kakak sihir dah. Nah. Kakak sihir ni ambil gapo? Nombor satu dia mau katalah. Nombor satu ia ambil besi hak tocah duk bawa pagi-pagi nak minta makan dia ke orang kampung tu. Ia ambil besi bak. Nampak tak? Ia ambil besi bak.
Ini nak bisa win apa? Lepas tu yang kedua pula, ia kena ambil darah orang mati bunuh. Gitu dah. Dua. Yang ketiga pula, ia kena ambil rambut orang mati. Lepas tu yang keempatnya, ia kena ambil besi. Besi jarum ke besi apa, bekas-bekas cocok masuk. Kalau kita tanya tiap-tiap satu daripada 2, 3, 4 perkara saat ni, gapo benda tu? Kau jawab. Gapo? Jawab mudah, hak tu besi. Itu dah. Hak tu besi. Hak ni darah orang mati bunuh. Hak tu rambut orang mati bunuh. Hak ni jarum. Lepas 2, 3, 4 perkara tu tak ada boleh bekas apa sekarang dah. Besi hak tu ada buat. Bukan ia hidup boleh makan orang. Supaya juga darah orang mati bunuh. Tak ada apa kali. Tu. Tapi bila dia ambil 2, 3, 4 perkara tu mai campur sekali, dia nak ambil hatu mai tok situ mudah duduk. Tu ya. Gitu. Dia nak panggil hatu. Hatu tu hak jadi masalahnya. Tak gitu kan? Barang saat ni tak ada apa kali. Tapi bila dia ambil benda-benda saat ni mai dok kapus sekali, sebagai satu selapak dia berhenti lah kita kata. Dia panggil hatu mai duduk situ tu mudah mari. Pas hatu hai nak letak situ, hatu hai duduk hero. Panggil hatu mai duduk situ kok, hanya duduk. Bila dia duduk, dia ambil tu pergi kamu buah tangga dan metu kamu situ, kamu sini. Hatu tu duduk goda tuan. Bukan besi-besi, bukan kakak saat ni dah. Nampak tu dah? Kau siapa kita ni kok duk pecak, duk buat, ambil tu bomong, duk buat kakak tu. Dah gitu. Hakikat sebenarnya bukan apa, duk goda, duk buat jadi kita jadi kat turun ni tu. Hatu duk tunggu situ. Nampak dah? Sebegitu juga ilmu yang manfaat yang ada di seorang. Nah, bila perkara ni jadi tapak dalam dada dia, bila perkara ni tu berjelira turun dalam hati dia, Allah Ta'ala suka sangat, Allah Ta'ala reda sangat, Allah Ta'ala setuju sangat untuk nak peduli pada orang tu. Tu. Pasal apa? Kerana benda hak duk dia tu merupakan satu geligah hak yang luar biasa. Tu. Hatulah Imam Ghazali kata, bila ada benda tu kok, ia buah tubik tu kok comel berlaku. Tak ada hak jadi nampak kata ketok ke, nampak kata apa ke, nampak kata tak masuk isi lek dalam ke, tak ada. Habis kata. Itulah dia kata saning, itu pun semua perkara saning itu dengan penolong Allah Subhanahu wa taala lah. Bukan semata-mata dia, bukan semata-mata ilmu dia tu tidak, tapi balik Tuhan nak tolong dia pun bila ada benda-benda saning kita. Dah. Supaya tak ni dah pun bisa saat ni. Balik hatu nak hidup situ pun dia suka sangatlah. Moga benda-benda tu kakak dia boleh ingat dah. Seolahnya begitu. Gitu. Dan tiada di belakang dua ini yang dikosak bagi hamba di dalam ibadat. Kata Imam Ghazali. Dan tiadalah di belakang dua ini. Mana di belakang dua ini yang mengerijakan taat dan menjauhkan maksiat. Kedua ini. Dan tiadalah di belakang dua ini yakni mengerijakan taat dan menjauhkan maksiat ni, tak ada dah benda hak lain duk lek belakang dia malaikat ilmu. Tu. Nah. Tidak ada apa yang dikosak bagi hamba. Kosak di mana weh?
yang dituju bagi hamba, yang dinak oleh hamba di dalam ibadat akan Allah Ta'ala tak ada dah. Nah, artinya bila kita nak buat ibadat Tuhan, nah, bila kita nak jaga diri kita daripada terjeruh di dalam dosa, tak ada dah. Lain pada tu tak ada dah. Malaikat dengan ilmu. Dia kata, dan tiada di belakang. Dia tulis belakang dengan nun. Biasa dia tulis dengan ngo dah. Dan tiada di belakang dua ini, yakni mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat, tidak ada yang dikosak bagi hamba di dalam ibadat, tidak ada malaikat ilmu lah. Habis kata. Oleh kerana tu, dia kata, maka lazim olehmu. Lazim sini mana wajib dah ni. Nah, maka lazim olehmu, yakni maka wajiblah di atas kamu. Jadi dia kena kata gini, maka lazim olehmu, gu dia duduk di belakang. Pertama-tama bagi tiap-tiap suatu. Nanti cuk dia. Maka lazim olehmu, yakni dengan ilmu itu, lazim pertama-tama tiap-tiap suatu. Mula-mula sekali kena tuju ke situ. Kalau mula-mula sekali tu mau tuju ke lain, maka tak sapalah pada matlamat hak nak. Kemudian doa sikit. Ini dia panggil jumlah khabariyah lafzan insyaiyah makna. Telah memberi penunjuk akan dikau ia mempelajari akan ilmu, memberi penunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tu siapa? Ni mukhatab dia ni. Saat ni dia kata telah memberi penunjuk akan dikau oleh Allah. Allah tu jadi oleh Allah Subhanahu tu jadi fa'il bagi memberi penunjuk. Akan dikau tu siapa dia engkau tu? Orang yang berjalan akan jalan akhirat. Ya talibat tariqil akhirah. Lazim ke gapo pertama-tama bagi tiap-tiap suatu. Nah, mula-mula sekali ikutlah perkara apa semua sekali pun, mula-mula sekali mu kena terjun turun dalam medan ilmu dulu. Kena belajar pandai dulu. Ya hak ni kaedah umum dah ni weh. Dah, kaedah umum dah. Bukan kata bersabit dengan amal ibadat ni. Semua perkara belum daripada kita nak turun kerja dalam medan mana pun, mesti kita kena mendudui dengan pandai dulu. Pandai telah dia panggil ilmu. Nak buat rumah, nak pandai cara buat rumah. Nak buat kebun, kena pandai cara buat kebun. Nak buat tepung buku, kena pandai cara buat tepung buku. Nak buat roti nak buat roti canai, kena pandai cara buat roti canai. Wahakaza. Semua tu Imam Ghazali kata, pertama-tama bagi tiap-tiap suatu semua perkara mesti wajib. Sini dia kata lazim. Lazim di atasmu dengan mengambil akal ilmu lebih dulu daripada turun kerja dalam medan. Barulah kerja ilmu tu jadi lendik, barulah kerja ilmu tu ada kunafak dianya tinggi. Gitu. Habis itu. Tu kena baca molek tu kitab tu. Maka lazim olehmu, yakni dengan ilmu. Takdir itu. Patu wakas itu. Ini dia panggil jumlah khabariyah lafzan insyaiyah maknan, pada mana Imam Ghazali ni minta doa kita.
telah memberi penunjuk akan dikau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani mintalah Allah Taala tunjuklah jalan kepada akau ni untuk akau ni boleh bersifat dan boleh terjun turun di dalam medan ilmu terlebih dulu. Angkau tu siapa? Dipanggil mukhatab bi. Hi orang yang berjalan akan jalan akhirat. Gak kita ni pergi situ belakanglah ni. Nah, kadang-kadang saya kita pergi dulu pada kita sikit. Nah, duk tak lama kita turut dia pergi. Tu dia panggil klik situ belakang tu. Lazim dengan ilmu tu pertama-tama bagi tiap-tiap suatu semua perkara mesti kena ambil ia tak dapat dulu belakang. Ikutlah kerja hak mari dalam bentuk ke mana pun. Lebih-lebih lagi kerja hak mari dalam bentuk ke ibadat ia sebagai kita nak guna ia tu sebab jadi tekad syurga. Hak tu kau lagi sangat. Dah gitu. Hak tu kau lagi sangat. Nak buat dengan secara merabuk ikut-ikut dia tu tak leh. Tak leh. Sudahlah dah. Kita duk tengok. Duk perhati tengok kita ni semaya jemaah tak putus. Semaya jemaah tiap-tiap waktu. Cuma dah tu. Alhamdulillah dah lah hidup jemaah tiap-tiap waktu. Nah, tapi kita biasa buat selidik kita tak imam. Semaya jemaah hak yang kita duk buat hari-hari tu. Bila kita pergi pelaga dengan fiqh nak kena ke tak? Kena ke tak? Kalau tak kena jadi panah dah. Kalau kena alhamdulillah. Tapi kalau tak kena ya panggil saja. Saja mana kan? Fadilat 27 tak ada, fadilat 25 pun tak ada. Semaya sah supaya kita semaya rumah sore. Habuai tu. Habuai kita berjalan pergi masjid, habuai apa tu, hak tak ada lah falanya. Nampak tak tu? Ya kena jadi gitu. Lepas tu hak duk jadinya dah. Hak duk jadi. Kalau dalam bab semaya jemaah ni banyak sekali kita pakai materai hak kita. Betul tak? Kita tak pakai materai hak fiqh buat dah. Pakai materai hak kita. Tu tempat nak jadi terjejak. Balah mana kita pakai materai hak kita? Kita ambil mula-mula sekali. Kita tengok di masalah sah semaya. Di sah semaya tu jadi dah. Nampak tak? Sah semaya dah. Jadi sah semaya ni hak dia duk kecek kalau pergi ngaji dalam kitab fiqh dalam bab jemaah dia kecek selalu. Dalam sah semaya dia katakan makruh kita mengadakan sah semaya, makruh kita mengadakan sah yang kedua sebelum daripada sempurna saf yang pertama. Gitu tak? Ibu kau tengok lagi kitab fiqh keceklah tu. Makruh kita mengadakan sah yang kedua sebelum daripada sempurna sah yang pertama. Makruh kita mengadakan sah yang ketiga sebelum daripada sempurna sah yang kedua. Makruh kita mengadakan sah yang keempat sebelum daripada sempurna sah yang ketiga. Nampak tak? Maka Tok fiqh dia bercara, dia katakan makruh ni ada dua bahasa. Nama satu ia panggil makruh hak sakut dengan semaya. Hak tu tak apa. Hak tu tak bimbang dah. Yang keduanya makruh min haisul jamaah. Ia bagi dua. Ada makruh min haisus salah. Ada makruh selaginya makruh min haisul jamaah. Makruh timbul perkara makruh tu kerana sakut dengan semaya jemaah. Ia ada selaginya makruh sakut dengan semaya saja. Hak tu boleh dah. Ia mai kecek kata makruh hak sakut dengan semaya jemaah ni
bila kita pergi buat. Bila kita pergi buat benda makruh tu, maka benda tu mufawwitul lil fadilati, ia tu boleh meluputkan fadilat jemaah. Tu. Jadi tak hasil 27, tak hasil 25. Betul tak? Lepas tu hak kita nak pakai matera kita lagu mana? Bila kita pergi sana, belum daripada sempurna sah pertama, mai wak sah yang kedua dah. Gitu dah. Lepas tu ya dobik sempurna sah pertama lagu mana? Tak ada di sah pertama tu dua kali. Nombor satu tak ada furjah, nombor dua tak ada sa'ah. Dia kecek. Furjah tu apa? Lubang hak tengah hau. Jangan ada muka tu. Ni, sengai antara dua makmum pertama, makmum yang kedua, jangan nampak perhaum tak boleh. Tu furjah yang panggil. Yang kedua pula, kena tak ada sa'ah. Sa'ah tu apa? Sa'ah ni kalau kita tengok rapat dah. Tapi kalau kita pergi selik sore lagi, dia beri tu baik lagi. Hak dia panggil sa'ah. Tak ada dua tu. Ternapi dua tu lah baru dikatakan sempurna sah pertama. Dan pada ketika itulah baru boleh kita buat sah yang kedua. Wahakaza yang kedua pada yang ketiga pada yang keempat, yang keempat pada yang kelima. Syarat kena tak ada dua tu. Lepas tu bila kita pergi tengok hadut sembahyang jemaah ke masjid, jadi itu dah ada. Gana? Tu email tanya kata, kalulah tak penuh lagi. Nah, tak penuh lagi, ia nyegi wak situ. Nyegi wak sah yang kedua. Tak ada sempurna lagi sah pertama, nyegi wak sah yang kedua. Nak tanya kata, kita pun luput fadilat juga ke kan? Ke luput ia aja. Kita duk sah pertama dah dah. Lepas tu ia mari tu belum baru sempurna sah pertama, yang buat sah yang kedua. Nah. Kalau kita kecek ni, kalau sah pertama tu boleh kita nak surah tak luput ia sore adik ni. Nisbah pada sah pertama tu luput orang hak misak yang hak mai buat sah yang kedua tu hak luputnya. Apa dah tu? Nisbah pada sah pertama tak apa ya nak kita alih dah kau nuntut email dak pen tu. Gitu dah. Sebab duk sah pertama, sebab itulah kita kena rebut widah duk sah pertama sokmo. Kerana dia panggil benda-benda aridi banyak tu nak jadi rusak kita. Ada pun nisbah pada sah yang kedua, mana-mana orang hak mari buat sah yang kedua sebelum daripada sah pertama sempurna, hukum dia supaya. Hukum dia supaya. Supaya. Makna mung ni dah kita kecek itu. Kena pergi selik hak nuwe penuh dulu. Mu ni juga kena pergi selik hak nuwe penuh dulu. Mu orang yang ketiga, yang keempat pun juga kena pergi selik hak nuwe penuh dulu. Kalulah puak kamu semua tu tak buat gitu. Maka puak kamu semua hak mai buat sah yang kedua ni, ia panggil semaya tu sah tetapi meluputkan fadilat bagi jemaah. Tu. Hak sah yang kedua. Lepas tu hak sah yang kedua tak sempurna lagi weh. Mari buat sah yang ketiga dah supaya. Sah yang ketiga tak sempurna lagi. Mari buat sah yang keempat supaya juga. Sebab itulah jangan kita pakai matera hak kita. Hanya kena pakai matera hak syarak. Maka nak reti matera hak syarak dalam bab jemaah, ia kena mengaji dalam bab jemaah. Inilah hak Imam Ghazali kata, tiap-tiap suatu. Dia kata sana. Pertama-tama, ia ni mula-mula sekali bagi semua perkara. Nak buat tu kena belajar dulu. Tidak duk jadi lagu sana. Tu.
Tu imej. Tu satu penyakit lain pula. Wa inna ma ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan tu imam ni supaya diikutkan dengan dia. Kita tak ada ikut bertewah dia panggil. Makruh juga tu. Tu pun dipanggil makruh min haisul jamaah. Maka tiap-tiap makruh min haisul jamaah bila kita buat meluputkan fadilah jemaah. Bukan mudah nak boleh 27 ni pun. Bukan mudah. Kalau kita buat raba-raba, orang ingat buyuh tu kak saja sungguh. Gitu. Quran nanti mana? Hak tak naik tu sakut dengan dia. Sakut betul dia tu. Dia tak naik, dia pergi wah yang kedua tu. Hak dia lah. Hak kita tak apa lah. Tapi kita pun sekat dia. Sekat. Hak lain mari lagi pun tak penuh hak tu. Hukum sepahia juga. Tu kena beri. Kalau jamak tak ada, dia kata gini, dia kata sah pertama tu tak sempurna lagi lah. Tama-tama pula sah pertama duk tepi pitun tu ada tu sikit lagi orang mai ikut tu. Gak kita ni kita buat saya yakin kata aku ni nak buat sah yang kedua lah. Kalau aku tak pergi penuh sah pertama pun lagi ada orang mari penuh situ. Yakin tu nampak nak pegang tak leh tu. Yakin tu supaya orang dakwah dah insya-Allah mulut saja tak pergi tu. Tak leh lagu tu. Mana kita sendiri dah. Kita sendiri tu kena penuh bil fi'li dia panggil. Tak usah kata bil wasiti tak sah. Jadi dia harap orang lain buat apa, kita sendiri lalu dah. Gitu deh. Allah, itulah bila kita buat dengan tak kena, lebih lagi kita buat dengan tak belajar. Deh, duk bergamuk sore kita boleh fadilah 27, 25. Kita tengok sana tak ada apa sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat esok tak Tuhan kata mu ni termasuk dalam jumlah orang rugi. Tak ada boleh apa semai jemaah tak tinggal. Tapi wak tak kena dengan materaya. Tu benda-benda lagu tu kecek buku bab jemaah je tu. Hak lain lagi. Hak lain lagi sebab tu. Gitulah sebab itulah kita ni tak sokong lah. Kita ni tak sokong dan kita ni tak nampak serta tak boleh terima. Dan mau kata mengaji agama nak mengaji sama tahu mana lalu. Tu teruk tu kecek lagu tu. Nak kaca nak mengaji agama tu, nak mengaji sampai tahu mana. Mengaji sekadar sah wa mai ibadat jadi. Tengok. Nya kecek boleh lagu tu dah. Tidak Nabi tak kata mau belajar ambil pada ndo sampai keleleh hak tu. Kalau benda tak penting supaya Imam Ghazali kata. Gitu. Super. Sah semaya tu ia panggil kakah nak sempurna pahala 25 27. Kalau kata baca Fatihah rukun fi'li 13 hak tu kakah nak jadi semaya lagi dah. Dulu pada hak ni lagi. Dulu pada hak ni lagi hak tu. Dia pelak hak tu so tu dia panggil bukan orang semaya pula dah. Iya. Hak tu ia kena tengok pula. Ia kata bila kita nyata kata tu imam kita tu tak sah semaya, maka kita kena membarakah kena. Hak ni ia kena kira panjang sikit. Ia tak sah semaya tu, ia misalnya contohnya ia kata supaya kita sujud. Dalam sujud tu ibu kaki tak ada nyetenya we apa dah.
Lepas tu kita kena mufarakah dak tu. Hak ni dia ada khilaf dalam fiqh kita. Gak bila ada khilaf dalam fiqh kita tu, kita tak sah mufarakah lah. Cuma kita lepas pada wisalah panggil dia kecek wayak kata, "Hai, ketika sujud tak boleh lawak lagu tu." Nah, kerana dalam bab ibadat ni kita nak duduk berdiri tempat ulama duduk khilaf tu tak boleh. Kita nak pergi duduk tempat rimah duduk belaga dengan gajah. Tak selamat duduk situ. Hanya kita kena lik wilpah dah tu. Wayak dia gitu. Apa tu hak semaya dah tu? Hak semaya dah tu kita tak sah niat mufarakah, kita tangguh kata bila berkhilaf ulama kita pergi ke ulama hak hukum kata sah dulu. Duduk situ. Apa tu lepas dah tu kita bagi. Nah, dia ada khilaf juga situ tu. Setengah kata asal ketok sini tak apa dah. Walau makan atraf, makan tepi pun tak apa dah, tak mesti makan perut. Ada juga ulama kata gitu. Cuma jangan kekok kot tu lah. Kekok kot tu tak ada. Habis kita pergi kitab lah deh. Bermula Allah Ta'ala itu. Bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memerintah memberi taufik dengan kurnianya yang naknya dan seka lagi tu comel. Dia panggil kalam musta'nafah suku dah ni. Dia nak masuk cerita lain dah. Jadi semua hak Imam Ghazali duk surah saat ni dah. Kita pun berasa tak payah nampak weh. Ya kedah orang cuma ya gitulah. Nah, kedah orang cuma ya kecek popo ni. Jadi ya nak wi kita ni berasa payah. Bila kita berasa payah tu lah timbul satu sifatnya kita ni dahaga benda hak payah tu aku nak reti jadi mudah ni sebab aku. Gak benda tu bila dia duk surah satu tu kita berasa payah. Rasa payah lah. Oh, Imam Ghazali kata dak, jangan mu berasa payah. Bila mu berasa payah, maka mu mintalah di Tuhan. Mengayuhar dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni nak taat kamu, nak ibadat kamu, nak patuh perintahmu, maka mu berilah segala kemudahan kepada aku ni, biar aku boleh buat dengan sepenuh. Hak tu jangan tinggal. Pasal apa? Dan bermula Allah Ta'ala itu, Imam Ghazali kata, yang memerintah. Ya belakang duk kata kita ni. Nah. Tadi. Itu. Nak nyedah lah sekali lagi tu. Dan bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang memerintah. Iyalah duk cara kitanya. Nah, hatta kita ni kalau tak sabit ngaya duk bercara jangan kata nak semaya nak gerak jari seputung pun tak lulu, tak boleh. Itu. Lagi pula dia tu, kalau dan seko lagi tu molek kata. Dan yang memberi taufik. Hati ibarat abnu. Kerana hak Arab tu wal waliyyu wat taufiq. Dan yang memberi taufik apa dia taufik? Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah Ta'ala jadi kuasa untuk mengerjakan taat pada kita. Dia berasa lembut siku lutut. Hati kita tu berasa lawa. Hati kita tu berasa bulat kena hadap ke depan. Hati kita tu tak ada berasa tufu. Hati kita tak ada berasa jemuk. Berasa lawa belakang. Dia panggil orang tu sudah ada taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bui benda-benda saat ni dengan kurnianya
Apa makna dengan kurnianya? Iaitu dengan semata-mata limpah pemberian dia, bukan dengan jalan dipaksa oleh tu oleh ni dak. Itu makna dengan kurnianya. Yawi sana itu bukan dipaksa oleh tu oleh ni dak. Hanya yawi dengan semata-mata limpah pemberian dia tu pada hamba dia. Ni benda ni ia panggil ketentuan bagi Allah Subhanahu wa taala saja je. Baik. Boleh. Ya taufik ni khalqu. Sifat fa'il kalau kita mengaji dalam usul ni panggil sifat fa'il. Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah Taala buat di kita ni, kita ni kuasa untuk mengerjakan taat. Nah, nya bahasa lembut siku lutut kita, hati kita tu bahasa lawa. Tu nanti panggil taufik. Dipanggil taufik. Ada pun hidayah apa mana? Hidayah melalui napa? Jadi taufik dengan hidayah ni taufik lebih tinggi pada hidayah. Itu dia. Kata Imam Ghazali lagi, dan mudah-mudahan. Jadi bila dia bercakap buku ilmu, Imam Ghazali kata dan mudah-mudahan. Buat gini. Dan mudah-mudahan, yakni dan barangkali. Mudah-mudahan mana gitu. Dan mudah-mudahan, yakni dan barangkali bahawa engkau kata. Bila aku duk surah bab mengaji ni, bila aku duk surah bab mengaji sebelum daripada nak buat amal ibadat, mau kena mengaji dulu. Bahkan sebelum daripada nak buat apa semua sekali pun, mau kena belajar pandai dulu. Gak bila aku duk surah itu, khususnya dalam bab agama, dalam bab amal ibadat ni, barangkali mu nak kata gini. Tu Imam Ghazali ni dia suka pasal fardu takdir. Walau kita ni tak tahu apa nak kata apa tak pandai ni dah. Boleh jadi mu nak kata gini. Nak kata kana tu kata dan mudah-mudahan, yakni dan barangkalinya bahawa engkau berkata. Kata apa ni? Kata yakni pada menanya akan daku. Engkau katakan, sonyo telah datang khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan dalam satu hadis bahawa sonyo Nabi bersabda, ia Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Apa makna? Terjemah dulu. Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim, laki-laki dan muslimah perempuan. Nah, jadi bila aku duk surah tentang keutamaan ilmu ni, barangkali mu nak tanya aku nak gun ni. Nak tanya kan? Tu datang pada hadis Nabi kata menuntut ilmu ni wajib di atas tiap-tiap orang. Hak betina pun wajib mengaji, wajib belajar. Hak jatuh pun wajib mengaji, wajib belajar. Mengaji pun belajar pun perkara yang nak mengesahkan ibadat dia dan taat dia. Gak bila tu duk surah lagu tu, hamba berasa nak tanya Nak tanya kan? Maka apa ilmu yang ditutup akan dia fardu yang lazim. Tu nak tanya gitu. Ni molek ni. Molek. Nah. Kitab tu kita terkit ibarat dulu. Hak naknya gini. Maka apa ilmu yang ditutup akan dia fardu yang lazim. Naknya yang ditutup. Tambah dah kalau kita. Maka apa ilmu yang ditutup akan dia?
Tutup akan sebagai tutup ia fardu hak ia lazim ia wajib. Ia fardu dengan ia lazim alhamdulillah dah. Nah, jadi bila tok guru duk surah kata wajib kita kena belajar. Lebih-lebih lagi bila kita nak buat amal ibadat kita kena belajar dengan jalan betul ke fardu ain. Nak tanya kata tu. Ilmu apa hak kata wajib kita kena belajar hak mari dalam bentuk ke fardu ain. Ilmu gapo? So nak tanya sini. Nah, yang kedua pula dan apa hadnya yang tak dapat tiada bagi hamba daripada menghasilkan dia di dalam kerjaan ibadat. Kalau kita nak ubik bahasa kecek kampung kok, belajar sekak mana? Belajar sekak mana? Itu dia. Nah, ilmu hak pesi mana hak jadi fardu kita kena belajar. Dan apa hadnya? Had ni mana sakat teh. Had yakni sakat teh. Sakat teh mana? Yang tak dapat tiada bagi hamba daripada menghasilkan dia, yakni daripada mempelajari akan dia akan ilmu di dalam pekerjaan ibadat, yakni nisbah pada pekerjaan ibadat. Sekarang bersabit dengan buku ibadat ni. Hak yang wajib kita kena belajar tu belajar sampai tahu mana. Dan kita belajar lagi, kita pandai dah weh. Koda kata kita ni boleh beza wak lagu ni sah, wak lagu ni batal, wak lagu ni tak dapat pahala, kita boleh reti dah benda-benda tu. Nak tanya kata sekat tu padai dak lagi. Ni molek ayah tanya ni. Nah. Nak tanya tu sekat tu padai dak lagi. Nah. Tu. Tu kata dan apa hadnya yang tak dapat baca gitu. Yang tak dapat tiada bagi hamba daripada menghasilkan dia akan ilmu menghasil ni mana mempelajarikan dia lah di dalam kerja yang di dalam perkara-perkara hak yang bersangkut paut dengan ibadat. Habis. Dia jawab. Maka ketahui olehmu bahawa ilmu itu yang ditutup akan dia fardu pada jumlahnya 3. Hak ni nak lihat alih ni. Nah. Yang pertama ilmu tauhid dan yang kedua ilmu sir dan yang ketiga ilmu syariah. Itu 3. Nah, maka sakat dia ni tak serupa. Sakat dia ni oleh kerana dia tu mempunyai rumah masing-masing, maka sakat dia tak sama. Ilmu ni mada sekat ni je. Ilmu ni kalau duduk sekarang ni tak mada. Ilmu ni kalau duduk sekarang ni tak mada, hanya kena tambah 2 kali ganda lagi. Tu tengok dia nak hurra kau dapat lagi. Kita berhenti sekat tu dulu. Kata dia summa qala maka ketahui olehmu bahawa ilmu yang ditutup akan dia itu fardu pada jumlahnya 3 perkara. Wallahu a'lam. Hari ni bapa tak masuk ya boleh. Ada urus saya tak sudah kerja lagi. Lalu tu masuk kita pakat tu ke Zohor selalu. Hari ni kita ada surat sepucuk, ia tanya gini. Ia tanya, ia tulis di dalam surat kata kita bermesyuarat jemaah masjid untuk memungut wang sekadar ikhlas membuat maulidin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini ya panggil kecek dengan secara tajawuz. Dah. Buat makhluk ni sebenarnya makhluk ia tak boleh buat. Ia kalau buat pun tak jadi. Bukan tak jadi bid'ah pada murid kata tu dah. Ya makhluk ni amrun i'tibari. Benda tak ada ni. Makhluk ni. Nah. Tapi ia sudah jadi istilah pada urfi ausatin nas, ia panggil buat makhluk. Gak ia pakak kutip duit masjid dia tu. Pakak kutip duitnya, ia kata sini dengan secara ikhlas lah. Hak ni pun kita nak royak tak boleh juga ni ikhlas ni. Sebab ia nak tengok tak nampak. Tapi tak apa dah lah ia tulis gini kita baca gitu. Nah, ia ikhlas ni ia nak royak tak boleh benda tak nampak tengok. Ya, ia kata kita ni jemaah masjid telah mesyuarat untuk memungut wang sekadar ikhlas. Mana tak ada sakak lah. Muadahnya nabui lah supaya kita buat apa ni. Muadah 10, 10 ada 20, 20. Buat apa tu? Membuat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pakak nak buat maulid. Kalau kita kerti lah buat maulid ni tak sampai hak dia Melayu. Kita ambil hak Imam Sayuti wayak. Ya kalau ambil hak lain jadi pelik lalu dah. Lebih lagi kita tidak ambil hak orang dok menetai tak buat maulid. Tu kau lagi kita pelik. Ambil hak Imam Sayuti mudah. Buat maulid tu ke apa? Imam Sayuti bila? Nombor 1 peripung orang. Nombor 2 baca Quran. Nombor 3 berzikir. Nombor 4 baca sejarah Nabi. Nombor 5 wi makan. Nombor 6 sedekah duit 5 kok seorang atau 10 kok seorang. Tu rupa wak maulid hak Imam Sayuti jawab. Nah, tu wak maulid tu. Lepas tu orang kita ni ya pakai kecek mudah-mudah dia. Wak maulid dia panggil lah tu. Sebenarnya kalau orang tanya dah, bila mu wak maulid, mana dia maulid hak mu wak ah? Tu susah kau yang nak royak tu. Nak tunjuk tuai lah. Cuma kita reti gitulah. Nah. Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba baca dalam satu kitab nama dianya Fadlus Salawati ala Sayyidil Bashar. Jadi dalam kitab tu ni patut kita kena beringat dah. Kita ni dia duk bahas situnya ia kata Nabi wayak sekupik-kupik Malaysia. Nabi wayak sekupik-kupik Malaysia ni, ia ni Malaysia hak paling bakir, hak paling kupik sekali, mangzukirtu indahu falam yusalli alayya, kata Nabi. Orang hak yang disebutkan nama aku di sisi dia, patut dia duk kelepon. Duk polas awal lepas ada makan kenyal. Tak ada yang kata sallallahu alaihi wasallam ke dak. Duk kelepon cara dia. Itulah Nabi kata umatku hak paling kupik sekali. Orang kupik hai tu orang hak kupik sekali. Enggak dalam kitab tu dia bahas. Kita berasa sakut juga. Dia kata mengikut hak makruf bagi kebanyakan Malaysia bila dia tulis dalam tulisan. Dia tulisnya Muhammad, dia tulis dah. Apa tu dia buat bracket. Siapa panggil buat wong lip, lepas dia tulis sat seko. Apa dah tu? Sat tu isyarat ke apa tu? Isyarat sallallahu alaihi wasallam. Ya lalu tu dia perekahnya ambil sat seko. Sat tu isyarat pada sallallahu alaihi wasallam. Tuan kitab tu kata ia ambil fatwa bagi Syekh Subki masa apa. Dia nakal mari. Jadi wak kerja lagu tu habis tak comel. Tuan kitab tu kata. Wak kerja lagu tu habis tak molek. Pasal apa? Kerana ada padanya menyekatkan orang daripada selawat ke Nabi. Dia kata gitu.
Sebab dia kata kalau kita tulis lagu tu, bila orang baca surat kita, dia tak baca sallallahu. Dia tak baca dah. Hanya dia tinggal sak dia tinggal, dia lakah gilik sana tu. Banyak lagu tu lah. Tapi hak dia nak lagu mana? Jangan tulis huruf reka. Hanya naknya bila tulis Nabi Muhammad, lepas tu tulis penuh. Sallallahu alaihi wasallam. Baru dia kata orang baca. Nampak juga dia. Baru orang baca. Tapi kalau kita tulis buat bracket, buat umur sak sekor tu, orang tak kata sallallahu alaihi wasallam. Tu email tak ada orang faham tu baca. Tapi kalau kita pukul dengan secara umum, orang hak faham dengan hak tak faham juga, sikit hak faham, banyak hak tak faham. Tapi kalau kita tulis lebih, rekeh lalu sallallahu alaihi wasallam. Dia kena baca, nak lakah tak leh. Dah muka yang lalu kot tu. Tu comel dah. Cuba kita hajar lagu tu. Gak dia kata sini tiba-tiba wang itu lebih lagi duit hak yang kutip wang molek tadi lebih. Nak tanya kata boleh ke dak kita buat jamu malam-malam Jumaat untuk jemaah masjid. Ia membaca kulhu dan berzikir hadiah pahala sekalian ahli kubur. Atau untuk khairat untuk masjid. Atau taruh wang itu untuk buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun hadapan. Ya hak ni tak ada kena mari tanya sini. Nah, ya kena tanya jemaah masjid ya. Kerana demo tu tua kan. Nah, tidak akan tanya sini lah. Tanya jemaah masjid ya tu, duit hak lebih lagi ni manakah masraf dia selepas pada lebih ni. Situ. Kalau dia waktu kata, tak apa kita gini, moga kita nak buat kebajikan tu dah kan. Gak benda-benda seumpama tu kita buat. Buat lagu mana? Malam-malam Jumaat gak kita buat duit kedara kan. Baca kulhu hadiah pahala lagi pada orang mati. Tak ada apa, kita setuju lagu tu. Buat tak ada apa. Nah. Tu. Tapi hak paling comel sekali deh. Ni kita nak jawab hak paling comel sekali lah. Hak paling comel sekali kita gunalah duit hak lebih sana tu untuk kita tasarruf kepada perkara yang manfaat dia tu berkekalan secara berpanjang. Hak tu comel kali. Hak tu comel kali. Nah, kalau kita kata untuk waktu duri malam Jumaat, habis dah lah. Pas makan habis dah. Kalau kita kata untuk wak maulud tahun dapat, sudah wak maulud habis dah. Hak yang ketiga dia kata atau buat khairat untuk masjid. Hak tu nak sembah tu. Buatlah kita tengok dalam masjid kita tu dah. Bucu mana, di mana, mengapa lagi benda hak yang agak kata kita ambil duit ni buat ni, manfaat dia ni sentiasa boleh ambil faedah secara berkekalan dan berpanjang. Ambil waktu tu. Ambil waktu tu dia panggil lebih kena pada tempat dia. Mudah-mudahan kita mati dah pada sentiasa pahala tu Allah Ta'ala do'i hatta pak sapa kita semua masuk dia kata au sadaqatin jariyah. Pilih cari hak tu dulu. Kalau ada hak tu, buat hak tu dulu. Tak ada hak tu, tu ijtihadlah pada jemaah masjid sana itu masing-masing ma huwa aslahu indahum. Benda hak agak lebih maslahah di sisi puak kita situ awak tu. Tu dah. Lepas tu kalau kita kata nak taruh buat maulud tahun dapat tu, kita nanti kutip lain pula. Kutip lain pula tahun dapat ni. Ya sebab buat maulud ni salah satu daripada sebab bagi bertambah subur dan barakah harta kita. Sebab kita buat banyaklah.
Habis tu masa kita ni ada lagi dalam 20 minit lagi nak masuk Zuhur. Hari ni kita tak payah tubik dah, pakai kita terus pergi ke Zuhur lalu. Nah, cumanya amba tengok di dalam satu kitab. Ni nak tolong peringat, nak perangat, mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk puak kita ramai-ramai belakang ni. Tu. Dalam kitab tu dia kata gini, bukan hadis dak, cumanya perkataan para hukama, perkataan orang yang bijak-bijak, orang yang Allah Ta'ala pasal buah ilmu nafi' di dalam hati dia supaya kita duk mengaji dalam minhaj sana. Dan mana ni boleh kita pakai. Perkataan dia boleh kita pakai, lebih-lebih lagi kita pakai untuk nak jadi galak kita dan geger kita dalam bab amal ibadat. Boleh pakai. Walaupun bukan hadis tapi kita pakai boleh. Ia panggil maqalatil hukama. Nah, ia kata sini innal arda tatanada kulla yaumin khamsa nida'in. Comel ni. Patut kita ingat. Ia kata sesungguhnya bumi. Bumi tanah ni lah. Tanah hak kita duk jijak pergi mari ni. Tanah hak yang kita duk jijak pergi mari ni dah. Tatanada kulla yaumin khamsa nida'in. Dia duk seru, dia duk bercakap, dia duk perangat kita pada tiap-tiap harinya 5 seruan. Bumi ni dah, dia duk seru kita. Kita tu siapa dia? Orang yang duk berjalan di atas perut dia. Dia panggil perut ke belakang dah. Orang yang duk berjalan di atas belakang bumi ni, bumi duk kata gini 5 kali sehari. Bumi duk kata gini 5 kali sehari, duk kata gini. Apa dia mau kata-kata, kok mana kita tak ada dengar. Tak, ia bukan hati dengar. Ni, ia kata ni ulama bagi, terkadang ia kata tu bilisanil qaul. Terkadang dia kata ni bilisanil hal. Ia dua rasa tu jadi pelik lah situ. Nah, nombor 1 ia kata gini. Bumi kata yabna adam tamshi ala zahri wa masiruka ila batni. Itu satu. Hari-hari doa kita. Anak ada sekarang engkau berjalan di atas belakangku. Bumi kata. Sekarang ni, learning, pagi ni, tengah hari ni, petang ni, mudah berjalan di atas belakangku. Pergi ke situ, pergi ke sini, kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang naik kenderaan. Ikutlah, ahwal tu berbeza. Tapi mu kena ingat, wa masiruka ila batni, dan tepat kembali engkau haksud sekali dalam perutku. Tu bumi ayat. Maknanya lan ini mudah berjalan di atas belakangku, tapi tepat kamu nak singgah akhir sekalinya dalam perutku. Dana. Itulah pada ketika orang usung kita bawa kain putih 3 lapis ke, pergi tak di tepi satu lubang, sipai lubang, ambil kita halau masuk dalam tu. Kalau kau hilir ni dia cekuk dengan apa panggil? Dia cekuk dengan long tu. Cekuk dengan long tu kan, putus tanah. Habis ya. Pada tu kok sudah tu pakai pikul cok tu. Maka di situlah bumi kata masih ruka. Tepat kembali, tepat sudah mau berjalan atas perutku, di atas belakangku. Situ paksuk ya. Belum pada sampai situ bukan paksuk bagimu. Jalanlah mu nak jalan ke mana pun. Tapi mu kena ingatnya wa masiruka ila batni, dan tepat kembali engkau.
Nah, tepat jadi akau hak akhir sekalinya ila batni kepada perutku. Jadi Bumi kata lani mubjalalah tadi atas belakang aku, tapi tepat pekalai hak musafah suk sekali dalam perutku. Mana dalam perutku? Yani emu adalah liya lehat wa emu adalah liya syab. Dua tu. Liya lehat hak mana? Hak demo korek tepi tu. Yo gali turun, lepas tu korek tepi, teluh dengan tubuh kita, ambil kita boh letak, ambil papan, mai tekuk keping. Itulah Bumi kata tepat kesudahan bagimu. Satu. Nah, yang kedua pula. Yang kedua, Bumi kata, Yabna Adam ta'kulul alwani ala zahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Anak Adam, mu duduk di atas dunia, mu boleh makan, boleh minum dalam berbagai bentuk makanan dan minum. Atas dunia ni. Ikut kita nak makan boleh. Tu. Nak makan apa boleh. Wa emo boleh selalu, wa emo kita usaha boleh. Kita nak makan apa boleh. Nah, tapi mu kena ingat wa ta'kulu kaddidanu fi batni, dan lagi akan makan akan dikau tu oleh hulak-hulak seketika akan duduk dalam perutku. Bumi kata. Hak yang kedua, ia kata gini. Yabna Adama ta'kulul alwana ala zahri wa ta'kulu kaddidanu. Didan tu jamak pada du. Wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Makna gana anak Adam, akau makanlah beberapa warna-warni daripada makan ni dan daripada minum ni. Di mana tu? Ala zahri, di atas belakangku. Masa muduk tak dunia ni kau Allah mewahnya. Nah, nak makan apa saja apa boleh, nak minum apa saja apa boleh. Kita dah tengok terkadang air saja tu pun nak bila tak habis dah. Ada dengan cakiau, ada dengan teh tarik, ada tak habis nak bila. Nah, ada dengan Nescafe, ada tak tahulah, tak habis nak sebut. Tu segi minum segi makan pula ada sup, ada tom yum, ada fakfik. Ada sup tu pula, ada sup kaki, sup perut, sup tulang kelakar. Tak habis nak bila. Nah, itu berapa tu? Ia panggil jamuan hang duk makan di atas belakangku tahniah. Patut aku nak rayaklah. Semasa mu masuk duduk dalam perut aku ni, tubuh badan hang mu masuk tu jadi upai bagi hulak. Jadi upai hulak. Kalau kita ni tubuh besar, hulak ramai cayu bila kita masuk. Apa? Dia boleh makan kenyih. Kalau kita ni tubuh halus, kurus je. Hulak atau kuku yang setuju mana. Tapi makan juga. Tu yang kedua. Nak jaga. Semasa kita duduk di dalam perut bumi ni, kita ni jadi sebagai upai hulak. Tak ada kelebihan apa dah. Walau kita jadi apa sekali pun, habis dah. Situ habis dah. Jadi upai hulak betul-betul. Inilah hak Sayyidina Ali jawab orang tanya dia. Dia kata mu ni pada ketika masuk duduk dalam perut bumi, jadilah sebagai upai hulak. Hulak makanmu. Kalau mu besar tengok ramah buat dia. Mari. Habis. Yang ketiga.
Ini dua. Dah. Yang ketiganya, ia kata, Yabna Adam tadhaku ala zahri fasawfa tabqi fi batni. Itu yang tiga. Seruai yang tiga. Hi anak Adam, aku suka berdahah di atas belakangku. Tadhaku tu mana suka berdahah. Suka berdahah. Aku tidak suka berdahah. Galak tak apa dah. Suka secara berdahah. Tu. Di mana muduk suka tu? Di atas belakangku. Tapi Bami kata fasau fatabki fi batni, maka ingatlah selagi akan teriak dalam perutku. Haduk suka berdahah besar atas belakangku, ingat molek satu ketika satu masa bila turun masuk dalam perutku, mu banyak teriak di situ. Banyak teriak di situ. Bami kata. Pada ketika tu mu banyak teriak. Agak kita ingatlah. Tak dunia ni dah. Nak berdahah kuat-kuat tu ingat sikit lah. Nabi kita sewaktu dia suka tak tubik dalam bentukkan berdahah. Kohah tak ada. Nah, hanya tubik dalam bentukkan senyum. Tu je. Bumi kata, kalau kita duduk berdahah di atas dunia, bila masuk duduk dalam perut dia, kita banyak menangis. Nah, tu. Apa dah dalam hadis tu? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira au kama qala. Nabi kata sekiranya kalau mu tahu apa benda yang aku tahu, tentu sekali mu berdahah sikit benar. Hak banyak mu teriak. Tu hak banyak kali. Berdahah tak ada langsung. Habis. Itu yang ketiga. Yang keempat pula. Yang keempat, Bami kata, Yabna Adam tafrahu ala zahri fasawfa tahzanu fi batni. Tafrahu ala zahri. Bami kata, fasawfa tahzanu ala batni. Hi anak Adam, tafrahu ala zahri, akan serenuk dan akan ramah dan akan bersukaria di atas belakangku. Masa muduk atas belakangku dulu ni dah, mu serenuknya, mu ramahnya, mu bersukarianya mengikut apa yang mu nak buat. Tu. Tapi jaga deh. Jaga sikit. Bumi kata fasawfa tahzanu fi batni, maka selagi akan rusing dan selagi akan serabuklah oleh kau di dalam perutku. Orang sani bila dia masuk dalam perutku, banyak serabuk, banyak rusing, banyak patah semangat. Tu. Bila tu? Bila kita duduk tadi ni banyak galak. Banyak bergalak, banyak beramal. Bila masuk duduk dalam perut bumi, maka pada ketika itulah kita banyak rusing dan banyak berasa salah buat. Nah, tu yang keempat. Manakala yang kelima, bumi kata gini. Yabna Adam taznibu ala zahri. Kalau baca tuznibu tak apa tu. Tuz pada aznaba, mana mengerija rasa. Tuznibu ala zahri fasawfa tu'azzabu fi batni. Itu yang kelima. Yang kelimanya Bumi kata hi anak ada mengerija dosa lah oleh engkau di atas belakangku. Semasa muduk di atas belakangku ni dah,
Tak ada batas bagi mung, lebih-lebih lagi banyak langgar une-une syarat. Bukan tak ada pihak kata apa ke kita. Nah, hak boleh kata kita kita. Nah itu. Tok guru hak boleh kata kita. Lain pada tu dak lah. Gak bila tak ada penyena, bila tak ada nyekak, kita ni, Bumi kata, tuznibu ala zahri, mengerja dosa lah oleh hakau di atas belakangku. Buat semua. Nah, tu. Jagalah kata Bumi, fasawfa tu'azzabu fi batni, maka selagi akan diazabkan akan dikau di dalam perutku. Bila mu masuk duduk dalam perutku lagi ke datang, lebih-lebih lagi mu hak buat kerja dosa tu tak ada nak minta apa, minta maaf di Tuhan. Pada ketika tu fasawfa tu'azzabu fi batni, maka selagi akan didenakan dan diseksakan akan dikau tu dalam perutku. Kena. Nah, kena lama mana tu? Mengikut geremik, dosa-dosa yang kau dak buat tu nak habis bila? Habis itulah baru terucuknya. Itulah 5 perkara ni. Dia kata bumi sentiasa dak wi amal kita tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Kita ni ambillah pengajaran daripada seruan bumi ni supaya kita ni bila pergi sampai sana tu tak kejut sangat. Lepas tu nak buat lagu mana? Duduk dalam masa 24 jam sentiasa kita ni kena duduk dalam beringat sama-sama. Gitu dia. Beringatlah aku ni nak tosi tepat habis perjalanan aku lubai kubur. So, dipanggil benda tu nazir bagi kita. Perkara yang menakuti kita. Aku ni walau sehat, walau segar, walau makan lalu, walau apa sekali atas dunia ni, tapi akhir kali jadi baja tanah belaka. Dua. Jadi baja tanah je. Yang tiga pula aku ni duk hari-hari duk serenok, duk ramah, duk berdahah untuk selera apa kehendakku. Lagi kata aku ni akan tipu satu kesusahan dalam kubur. Tu tiga. Yang keempat, hari ni aku boleh beramal dengan saya, aku boleh ramah dengan keluarga, aku boleh ramah dengan anak bini, dengan anak cucu, dengan anak menantu, tapi lagi kata aku kena duduk sore. Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni ia lalu kau dapat kubur. Bila ia lalu kau dapat kubur, ia teriak. Dia teriak si di pagar kubur. Bila begitu orang tanya dia, "Ya Amirul Mukminin, bapakah bila kau lalu kau dalam tepi kubur ni kau menangis? Sedangkan tekah kau duduk lain pada sini kau tak menangis." Dia jawab kata, tekah aku duduk lain pada sini aku duduk ramah. Aku ramah duduk dengan demo. Boleh wayak tu, boleh wayak ni, boleh nak minta tu, boleh nak minta ni demo. Tapi bila aku mai duduk sini, aku duduk sore. Aku duduk sore. Dia jawab lah. Aku duduk sore. Tak ada dah. Anak ke bini ke cucu ke sayang ke dia sapa sini tak ada dah. Hanya aku duduk sore. Apa tu dia tak lagi dah. Dah tempat kita duduk sore ni kok. Pertama sekali takut, yang keduanya serabut. Tu dia kata fasau fatah zanu fi batni. Yang kelima, segala kesilapan kita, segala kesalahan kita, ingatlah kita wis selesai sebelum daripada kita masuk dalam perut bumi. Semua segala kesilapan kita, kesalahan kita ikut tubik mari dalam bentuk yang mana kita selesaikanlah sebelum daripada kita sampai ke perut bumi. Selesai belum pada tu. Itulah 5 seruan kubur yang para hukamat tulis
untuk kita ambil iktibar pengajaran bersama insya-Allah. Sekadar itulah. Masa ada lagi berapa minit masuk zuhur dah ni? Pukul 12. 4 minit ni. Masa ada lagi 4 minit nak masuk zuhur. Kita boleh siap air semaya. Kita semaya di sini. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا رب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللهم اغفر لنا خطايانا كلها. اللهم أنعشنا وجبرنا واهدنا للصالح إنه لا يهدي لصالحها ولا يسرب السيئات. اللهم وسع أرزاقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وارزقنا من دقائق العلم وحققنا بحقائق علمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وزدنا إياهم في كل يوم وليلة وساعة وفي كل من يوم هذا إلى يوم الدين. اللهم زدنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. Terlupa lah. La ilaha illallah. Tengok apa?